untuk makluman semua nah, kita berjumpa hari ini sebab kita nak bincang tentang pengurusan aktiviti lah. Ya, boleh ni. Tentang pengurusan aktiviti. Macam yang banyak barisan-barisan MPP nanti hampa akan nak organize program lah, nak buat macam-macam lah perancangan kan. So saya akan bagi taklimat ringkas apa benda yang hampa boleh sediakan dulu sebelum hampa start rancang aktiviti semua tu. Boleh kot no semua? Boleh tak saya mula? Boleh, Miss. Boleh no? Ada Boleh, Miss. partisipan ni ada dalam berapa orang je ni? Ada dalam 17, 18. Sikit je ni. Mana pihak lain? Kau hampa share? Ada yang share ke? Kasih share dengan saya puan. Okey. Saya share slide saya sana. Okey. Boleh nampak semua? Boleh nampak slide? Boleh. Okey. So kita mula dengan ni lah. Bukan kita mula, memang yang ni pun agenda kita, taklimat pengurusan aktiviti. Okey, so dengan taklimat ni saya harap semua nanti senang sikit lah nak rancang kan. Okey. Alright. Untuk pengurusan aktiviti ni kan kita panggil merancang aktiviti lah. Untuk perancangan aktiviti ni ada beberapa elemen yang hampa kena bincang dulu, kena brainstorm, okay? Sebelum kita nak mula buat kertas kerja. Jadi benda-benda elemen perancangan ni penting sebab kita nak buat kertas kerja, kita perlukan maklumat-maklumat ni semua. Kalau kita tak ada maklumat ni semua, nanti kita tak boleh hasilkan kertas kerja yang lengkap. Okay, so apa antara elemen yang kita kena brainstorm bila mai tentang merancang aktiviti ni? Salah satu dia ialah kita kena fikirkan tentang kepentingan program tu. Kepentingan dia, impact dia, objektif dia. So satu-satu program tu kita tak boleh buat dengan reason shop sendiri. Kita tak boleh buat program hanya benefit kepada kita je. So program yang kita nak jalankan ni haruslah ada faedah dia untuk target group kita, untuk seseorang lah. Maksudnya untuk junior ke, ataupun program tu untuk senior ke, ataupun program tu untuk pelajar wanita saja ke, ataupun program tu untuk riadah ke. So dia kena ada kepentingan dia kena ada objektif dia. Kenapa nak buat program tu? So bila dah ada objektif, dah tahu apa faedah dia, barulah kita boleh teruskan dengan perbincangan seterusnya iaitu konsep. Okay. Bila kita nak rancang aktiviti, kita kena tahu juga apakah konsep aktiviti tersebut. Adakah kita nak buat aktiviti tu berbentuk santai? Contohnya santai ni berbentuk riadah, berbentuk rekreasi lah. Okay, dia lebih kepada social gathering ke, macam tu. Ataupun adakah program kita ni berbentuk formal? Bila formal ni maksudnya dia majlis. Bila majlis dia adalah dia punya protokol, dia ada tetamu-tetamu yang kita akan jemput, dia ada surat jemputan dan sebagainya, ada jemputan luar. Adakah dia melibatkan pensyarah, staff, and then anda kena fikir juga dari segi crowd dia. Adakah yang nak terlibat tu crowd yang kecil ataupun yang awak nak libatkan tu ramai. So kalau ramai maksudnya ni akan bagi kesan lah tentang pemilihan lokasi apa semua tu. Jadi benda tu kena fikir. Okey, bila dah ada konsep, barulah kita decide sistem dia. Okey. So bila kita cakap pasal sistem ni baru kita fikir tentang tempat, tentang tujuan, tentang tarikh, tentang keutamaan. Boleh brainstorm lah. Rasa-rasa program ni kalau melibatkan orang yang sedikit,
Kita nak buat kat mana. Kalau melibatkan orang yang ramai, lokasi tu mesti kena pilih yang lebih besar dan sebagainya. Nak guna apa? Nak guna PA system ke, perlukan projektor ke. So semua tu mainkan peranan lah dalam pemilihan tempat dan tarikh. Tarikh pun penting juga sebab anda sebagai pelajar, anda terikat dengan beberapa program yang memang berkait rapat dengan pelajar. Contohnya macam cuti sem break, peperiksaan, minggu peperiksaan, minggu final year project presentation. So benda-benda tu semua, minggu convocation. So benda-benda tu semua pun penting untuk anda tengok balik. Adakah tarikh yang kita nak buat program tu clash dengan program-program utama di pihak di dalam institusi lah. Maksudnya kita tak nak lah, contohnya program aktiviti pelajar ni selalunya kita akan bekukan pada minggu ke 14 tu. Minggu 14 tu memang kita dah beku. Kadang-kadang minggu 13 lagi kita dah beku. Sebab apa kita beku? Sebab kita tahu minggu 13, 14 tu minggu kritikal untuk semua pelajar. Minggu tu lah segala projek, segala presentation, segala semua benda-benda penting berkait rapat dengan akademik berlaku pada minggu 13, 14. Betul minggu 15 dah nak ulang kaji kan, nak exam. So kita akan elak lah untuk pilih tarikh-tarikh macam tu. Okay. Next one, dah kita tahu semua tu, kita akan start lah tubuh siapa nak jadi pengurus projek, maksudnya projek manager lah. Siapa nak jadi projek manager, kita tubuh jawatankuasa, kita buat mesyuarat, nak berjumpa kat mana. So bila kita dah brainstorm sikit-sikit, barulah kita boleh start gerak kerja tu. Okay, and then the process, barulah kita boleh draft tentatif, draft kertas kerja, semua tu lah. Barulah kita boleh plan lagi besar lah, lagi detail lah tentang program kita. Okay, so bila dah ada semua tu, bila kita dah rancang, jangan lupa last kali penilaian. Penilaian ni penting lah. Setiap program at the end of it, kita kena buat maklum balas. So kita nak tengok lah tahap sistematik, tahap keberkesanan. Sebabnya takut lagi program kita buat tapi kita rasa macam okey, tapi rupanya di pihak peserta, di pihak orang yang terlibat tu ada kelemahan yang boleh diperbaiki. Jadi benda ni penting untuk kita tahu supaya kesalahan ataupun benda-benda yang kita boleh baiki tu kita akan buat pada program yang akan datang. Okey, jelas ya? Okey ke semua? Okay, Miss. Okey. Boleh, Miss. Saya laju sangat ke apa? Jelas. Jelas no? Okey, alright. Okey, kalau jelas saya go on kepada prosedur penyediaan kertas kerja. Okey, bila dah ada maklumat-maklumat tadi, barulah kita start draft kertas kerja kita tu. Batang kerja ni kita tak draft, kita tak ada lah draft awal-awal kan. Kita perlukan maklumat dulu baru kita boleh draft batang kerja. So selalunya dekat batang kerja ni, first dia ada cover page lah. Cover page ni memang dia ada logo poli, logo MPP, tajuk aktiviti, tarikh, tempat, anjuran. Lepas tu ada pendahuluan. Pendahuluan ni macam latar belakang sikit lah tentang program yang anda nak jalankan tu, kenapa nak buat. Contohnya kalau program kemerdekaan, kenapa buat? Sebab itu adalah bulan merdeka, kita nak tanam sifat patriotik, macam itulah. Objektif, sebaiknya ada 2-3 objektif lah untuk setiap program tu. Tak perlu banyak, sebab objektif ni kita nak benda yang kita boleh ukur. So bila kita boleh ukur tu maksudnya dia verb lah, dia kata kerja. Membina, perkataan-perkataan aja tu lah, membina, memupuk, memberi, perkataan-perkataan verb tu, itu adalah objektif program. So habis je program kita boleh tahu adakah
program ni membina kesedaran. Kita tengok kalau pelajar faham maksudnya tercapai objektif tu. Kalau pelajar tak faham maksudnya tak tercapai. Tu objektif program. Lepas tu ada maklumat program, tempat dan sebagainya, lokasi dan sebagainya. Ada jawatan kuasa pelaksana, kita kena bagi tahu lah siapa jawatan kuasa untuk program tu. Lepas tu ada kumpulan sasaran, siapa yang akan terlibat dalam program kita ni, peserta lah. Adakah dia budak SEM 1 saja ke, budak asrama saja ke dan sebagainya. Lepas tu ada tentative activity, ikut jam ke, ikut hari kan, tentative tu. And then ada anggaran belanjawan, ada senarai nama peserta, ada penutup dan ada pengesahan lah. Pengesahan disediakan oleh orang tu lah. Selalunya kertas kerja ni disediakan oleh project manager program tu lah. And then disokong oleh saya lah sebagai penasihat MPP anda. Saya akan sokong setelah saya cek, semak dan sebagainya. Dan diluluskan oleh pengarah. Selalunya disokong saya dan juga KJ lah, KJ HCP. Diluluskan ni pengarah lah, kita tengok lah program tu berbentuk apa. Kalau program tu sekadar di peringkat dalaman saja, tidak melibatkan ke peringkat pengurusan, maksudnya cukup sekadar disokong oleh saya, diluluskan oleh KJ HCP. Tapi kalau program tu melibatkan belanja duit kewangan, maksudnya duit OS 42, yang tu memang kena pengarah lah, kena diluluskan oleh pengarah, macam tu. Okay, so sebelum saya saya tunjuk sikit, saya nak and show, saya tunjuk sikit contoh-contoh kertas kerja nak. Okay, so ini adalah contoh kertas kerja. Anda boleh nampak kan? Macam saya nak. Okay, ini adalah contoh kertas kerja. Macam saya katalah, first kita ada cover page, kan? Kita ada cover page. Muka depan ni, so selalunya ada logo, ada tajuk kertas kerja ni, and then tajuk program lah, tajuk program apa. Lepas tu ada tarikh bila anda nak buat, tempat kat mana, anjuran siapa, anjuran anda lah. Kalau majlis perwakilan lah. Kalau kelab lah. Okay, bila sesi bila kan. Okay, and then ada pendahuluan, macam saya kata, sedikit latar belakang lah, kenapa, apa tujuan dan sebagainya. Lepas tu ada objektif, cukuplah sekadar 2-3 objektif sudah membadai. Macam saya kata, objektif ni selalunya verb lah kan, mendapat, mengeratkan, mengisi perkataan yang kata kerja lah, sebab kita nak kena ukur kan. Lepas tu maklumat program, kita jelaskan lagi sekali bila, masa dan sebagainya. And then ada jawatan kuasa pelaksana, ada kumpulan sasaran, siapa dia, and then ada tentative, ada anggaran belanjawan, okay, belanja untuk apa, untuk peralatan ke apa sebagainya. Lepas tu ada penutup, okay, dan disediakan oleh, disemak oleh, disokong oleh, diluluskan, okay. Macam ni lah, selalu kadang-kadang kita ada latar kerja yang macam ni lah. Kalau perlukan pengarah punya ni, memang saya semak, Cik Suhaimi sokong, pengarah akan lulus, macam tu. Okay, sedia tu disediakan oleh, ikutlah kadang-kadang project manager, kadang-kadang setiausaha program. Okay, jawatan kuasa pelaksana pun kena ada, so kena state lah siapa ketua dia, siapa setiausaha, siapa bendahari, siapa AJK makanan dan sebagainya. Lepas tu senarai nama pelajar lah. Selalunya peserta ni memang kita nak, kalau kita ambil duit daripada kewangan, duit OS 42, dia akan minta bilangan peserta, nama mereka semua sebagainya. So yang ni kena ada. Okay. Saya tunjuk contoh
kertas kerja lagi satu. Ini kertas kerja sambutan merdeka. Saya besarkan sikit. Okey, yang ni untuk sambutan hari kemerdekaan. Tahun lepas kita buat MPP lah. MPP yang jalankan secara dalam talian. Okey, so again cover page. Ada kertas kerja, tarikh, tempat dan sebagainya. Okey, and then ada pendahuluan. Kenapa kita nak buat? Kita nak buat untuk sambut Hari Merdeka lah yang dijalankan pada 31 Ogos tu kan. Okey. And then objektif ada mendidik, mencungkil, mewujudkan, okey. Maklumat program, jawatan kuasa, kumpulan sasaran, tentatif ikut hari kan. And then anggaran belanjawan, macam ni dia berbentuk pertandingan. Jadi bila berbentuk pertandingan, dia ada hadiah lah, ada bajet untuk hadiah. Kalau yang gotong royong tadi berbentuk face to face, jadi ada bajet untuk makan. Yang ni dalam talian tak adalah, untuk makan tu tak ada. Okey, penutup. So harapan lah, selalunya dekat penutup ialah harapan anda. Lepas tu macam biasalah, disediakan, disemak, disokong, diluluskan. Okey. Yang ni jawatan kuasa lah. Jawatan kuasa ni, yang ni memang kena ada jawatan kuasa memang kena letak lah nama-nama anda semua. Menunjukkan pelibatan anda lah dalam dalam program tersebut. Okey, so yang ni adalah contoh untuk program sambutan merdeka. Okey, so ada lagi lah contoh, yang ni webinar. Kita buat webinar pun ada juga. Tapi yang ni bukan MPP lah. Yang ni memang saya dengan kerjasama pensyarah daripada JTMK, kita buat seminar tentang kecanduan dan kesannya. Ni macam exco disiplin tu boleh buat lah kan. Boleh buat seminar tentang bahaya dadah ke, boleh panggil AADK. Ni kita buat lah dengan AADK. So kita nak, objektif dia banyak lah. Kita nak pupuk kita nak bagi pendedahan, kita nak lahirkan generasi yang sihat, yang okey semua. Kita buat atas talian. Kita buat untuk semester 1. Okey, so ni tentatif dia sekejap je. Kita mula pada pukul 2.30, kita habis 4.30. So 2 jam je. So bila program dalam talian, belanja dia kita hanya belanja pada bayaran penceramah je lah. So bayaran penceramah pun kita bagi ikut rate. Ikut rate kelayakan akademik dia. So adalah yang degree kelayakan sejam 200 kot. Kalau yang diploma sejam adalah mungkin RM80 macam tu lah. Okay, so kita akan bayar ikut jam. So yang ni kita bayar penceramah tu 160. Okay, sebenarnya AADK pun memang ada kerjasama yang baik lah dengan Politeknik Sebang Perai. Jadi selalunya dia tak kisah sangat pun bayaran ni. Tapi kita nak bagi ihsan je lah kan. Kita bagi sikit lah token. Yang ni pun memang minta duit daripada kewangan lah. Duit OS 42 juga. Sebab tu kena ada kelulusan pengarah. Okay. Yang ni kita buat benda ni, kita walaupun kerjasama dengan JTMK tapi kita jadikan dia sebagai program ni lah, program MPP lah. Okay, setiausaha program macam tu. Okay, jawatan kuasa pelaksana, semua ni adalah. Okay, apa lagi ya? So agak-agak nampak tak? Macam mana nak sediakan kertas kerja ni? Apa jelas ke tak? Bagi feedback sikit. Jelas, madam. Okey. Jelas. So dah tahu lah kan? Agak-agak tu rasa boleh buat lah. Boleh buat ke? Boleh, insyaAllah.
Okay, alright. Nak tahu yang tu je kan. So kalau rasa boleh buat, okey lah. Benda ni tak susah sangat. Dia sebenarnya kerja nak sediakan kertas kerja ni tak susah. Tapi nak bincang, nak brainstorm tu susah. Yang tu yang paling penting lah. Dengan nanti bila nak laksana tu susah. Okay, alright. Penubuhan jawatankuasa. Untuk setiap program, sebolehnya ini adalah jawatankuasa yang perlulah, yang saya rasa kena ada. Ada setengah tu tak perlu, ada setengah tu perlu ada. Contoh macam floor manager ni memang penting lah. Selalunya pengarah projek adalah floor manager. Ataupun kadang-kadang pengarah projek tu dia adalah pengarah lah. Lepas tu dia lantik orang lain pula untuk jadi floor manager. Floor manager ni penting sebab dia yang tahu tentang layout tempat tu. Dia tahu nak masuk daripada mana, nak keluar mana, siapa nak duduk mana. Yang tu adalah tugas floor manager. Dia yang kena rancang. Contoh macam kita buat convocation kan. Convocation ni melibatkan dalam DSM ni ada kat mana tempat graduan, kat mana tempat jemputan, kat mana graduan nak naik. Jadi benda tu semua floor manager kena tahulah. Okey. Lepas tu jawatankuasa persiapan tempat pun sangat penting. Apa-apa program pun mesti tempat kena sedia kan. Jadi orang persiapan tempat ni mesti orang yang ramai lah. Mesti ramai dan mesti bersedia lah setiap masa. Selalunya sebelum program berlaku, selepas program berlaku pun mereka juga yang akan kemas balik tempat tu, make sure susun atur tu betul lah. And then jawatankuasa teknikal, ni kalau melibatkan nak guna mic lah, nak guna projector, ni semua penting lah ada jawatankuasa teknikal ni. MC ni lah pembaca doa. MC lepas tu kan, MC dan pembaca doa. Yang ni pun penting kalau dia dalam berbentuk majlis kan. Kalau dia berbentuk majlis memang kena adalah pengacara majlis tu. Kena ada host orang kata kan. Tak boleh lah kalau tak ada host. Jawatankuasa hadiah, kalau benda tu berbentuk pertandingan ke apa, kena ada orang yang pergi sediakan hadiah. Jawatankuasa pertandingan, ni yang melibatkan kalau pertandingan tu mesti ada juri lah. Siapa nak jadi juri, siapa nak sediakan score sheet, kan? Siapa yang nak kirakan markah, tu semua jawatankuasa pertandingan lah. Jawatankuasa pendaftaran pun penting sebab nak ambil maklumat peserta awal-awal kan, berapa ramai peserta datang. Jawatankuasa multimedia, yang ni pun penting sebab dokumen kan, kita nak ada gambar, kita nak ada video untuk program kita. Kalau tak ada gambar dengan video nanti macam mana kita nak tulis laporan. So kalau tak ada jawatankuasa multimedia ni, susahlah laporan kita nanti, tak ada bukti gambar dan sebagainya. Jawatankuasa sambut tetamu, yang ni bagi saya ikut keperluan lah. Kalau ada tetamu luar, kita kena adalah jawatankuasa sambut tetamu. Maksudnya siapa yang nak jadi liaison officer tu. Katalah anda ada jemput penceramah luar. Program jemput penceramah luar. So siapa yang nak bersama penceramah tu setiap masa. Dia yang akan jadi liaison officer lah, yang selalu bersama dan sebagainya. Jawatankuasa makan minum, yang ni antara jawatankuasa yang penting lah. Setiap program makan dan minum memang orang carilah. Kalau lebih pun orang cari, kalau tak cukup pun orang cari. Macam tu. Itu kepentingan. Okey, jawatankuasa aktiviti. Ni kalau berbentuk explorers ke apa, mesti kena ada orang lah yang handle program aktiviti dalam tu. Jawatankuasa maklum balas, macam saya kata, kena ada kaji selidik kan. So soalan-soalan dalam kaji selidik tu nak buat dalam Google Form, nanti nak analyse, memang kena ada satu jawatankuasa lah. Jawatankuasa banner, kalau benda-benda besar ni kita buat banner kan, untuk kita bagi tahu kata program tu nak berlangsung. Ni ikut keperluan jugalah. Jawatankuasa keselamatan, yang ni pun ikut keperluan. Kalau large crowd lah, kalau benda ni large crowd, ataupun kalau benda ni macam contoh trip kan,
Macam kita pergi hari tu, kita pergi Merdeka Beach Resort tu, ada orang kena kena gigit dengan lipan. Dia patutnya kalau kita ada Jawatankuasa Keselamatan ni, dia akan bawa medical kit. Dia lah yang akan sediakan semua tu, dia akan ingatkan orang tentang safety dan sebagainya lah. Okay, Jawatankuasa Persediaan Bahan, yang ni kalau berbentuk macam taklimat ke apa, so dia kena sedia slide show ke apa ke, ataupun dia kena print serta-serta nota ke, ni raja mereka lah. And then Jawatankuasa Backdrop dan buku program ikutlah. Kalau program-program ni dia kena ada backdrop dan sebagainya. So yang ni ialah jawatankuasa yang penting lah dalam sesuatu aktiviti. Make sure bila hampa dah tahu aktiviti apa nak buat, kena create lah jawatankuasa dan kena carilah orang yang akan masuk jawatankuasa ni dan jalankan tugas. Setiap jawatankuasa ni ada purpose dia. Okay, ada bidang tugas dia lah. Okay, bukan kata suka-suka je. Dia mesti ada bidang tugas dia yang dia laksanakan lah. Okay, alright. Ini adalah benda yang akan berlaku sebelum hampa nak buat aktiviti tu. Okay, kita dah brainstorm. So hampa dah buat retah kerja. Hampa kena bagi retah kerja tu dekat saya. Saya akan semak, bagi kat Cik Suhaimi untuk sokong, bagi kat pengarah untuk lulus. Lepas tu kena buat surat lantikan, kena buat memo, kena buat tentative program. Semua ni kena berjalan lah. Surat lantikan contohnya macam hari tu kan, saya jemput Cik Kamal tu kan. So saya buatlah surat jemputan dia sebagai penceramah, sebab kalau orang luar ni selalunya mereka kena ada surat jemputan ni sebab mereka nak ambil cuti lah, mereka nak tinggalkan kerja-kerja hakiki mereka. So kita kena sediakan surat jemputan untuk mereka ataupun surat lantikan. So benda ni kena ada kalau melibatkan orang luar. Kalau tak melibatkan orang luar tak apalah, tak ada masalah. Okay. So kena sedia surat lantikan, kena buat memo semua, memo pelepasan kuliah lah apa semua. And then buat mesyuarat, semak balik apa benda yang tak lengkap. And then budget kita punya belanja kan, kita kena check harga, kita kena tempah tempat, buat banner. Kalau nak keluar tu kena tempah transportation tu paling penting lah, transportation dengan penginapan. Yang tu paling penting sebab kita tak boleh pergi kalau benda tu tak settle kan. Kalau majlis, kena buat rehearsal, kena tahu MC, apa semua tu kena ada skrip. Kalau program yang biasa-biasa ni melibatkan tempat yang berbeza, kena sediakan label tempat, semak lokasi, semak cuaca, tengok hujan ke tak hujan ke. Kalau program tu buat di luar, kena tengoklah macam mana cuaca hari tu semua dan sebagainya, kena fikir. And then kena bagi taklimat lah, taklimat ringkas kepada jawatankuasa program. Maksudnya semua yang terlibat tu, yang jawatankuasa terlibat tu, mereka kena tahu perjalanan program tu. Okay, semua kena jelas. Okay, and then yang ni semasa aktiviti, bila hari aktiviti tu, pastikan semua aktiviti mengikut tentatif. Ni penting lah, project manager dia kena make sure that ikut tentatif yang anda dah sediakan tu. Jangan larilah kalau dalam tentatif pendaftaran patut pukul 8 pagi tapi pukul 8 pagi pun tak bersedia lagi. Tu salah lah. Okay, kena ikut tentatif. Bagi arahan yang jelas dan tepat. So make sure orang tahu apa yang perlu dilakukan hari tu. Selesaikan semua isu berbangkit secara profesional. Yang tu penting lah, apa-apa benda. Biasalah mana ada program yang kita buat hari tu very smooth. Dia susah lah nak buat benda tu sebab kita bila kita buat satu benda ni, kita buat dengan manusia kan. Manusia ni berbeza-beza dan berubah-ubah macam tu. So bila berubah-ubah mesti ada benda yang akan berbeza sedikit dan tak apa, benda tu cabaran. So kalau ada benda yang berubah tu kita selesaikan dan kita proceed. Kita jangan hold benda tu kan. Nanti kalau hold akan delay.
Okey, so bagi kerjasama komitmen yang penuh, semua orang yang terlibat tu memang kena turun padang lah, memang kena ada di sana, kena mai datang awal sebelum program bermula, itu penting. Okey, dan kena pastikan program tu positif lah, maksudnya semua orang yang terlibat tu dia tak boleh datang dengan sikap yang negatif, sikap macam tak puas hati lah, semua tu tak boleh. Hari kejadian maksudnya semua orang kena work together to make it happen. Ikut perancangan. Itu penting. Okay. Tak apa kalau ada kelemahan ke, kalau ada benda yang salah ke, it's okay. Take note. You can tell project manager, boleh bagi tahu project manager, nanti project manager akan take note. Nanti benda tu kita boleh bincang pada postmortem. Okay. Kalau benda tu perlu selesai hari tu, kita selesai hari tu. Tapi kalau benda tu boleh bincang kemudian, boleh diperbaiki untuk program kemudian hari, kita akan bawa benda tu dalam postmortem. Okay, alright. Selepas aktiviti, dah habis dah aktiviti, kita kena pastikan tempat tu kemas, kita kena bersihkan, kita buat mesyuarat postmortem, kita analisa maklum balas peserta, yang mana buat kaji selidik tu kena analisa lah. Kita sediakan sijil penyertaan, kalau ada sijil kan, kita buat sijil, kita buat laporan aktiviti dan kita simpan rekod aktiviti dengan baik. Okay, so buat laporan aktiviti ni tak susah lah, tak susah. Laporan aktiviti sama macam, lebih kurang macam kertas kerja. Dia ada cover page, dia ada pendahuluan, kita kena bagi tahu lah objektif kita tercapai ke tak. Yang tadi dalam kertas kerja kita dah list down objektif kan. Sekarang dalam laporan kita kena bagi tahu lah tercapai ke tak tercapai. Lepas tu apa impak program kita nampak daripada program kita ni, apa yang pelajar dapat, apa yang peserta dapat. Duit yang kita belanja tu, adakah kita belanja semua. Hasil maklum balas peserta, apakah rating mereka lah, berkesan ke tak berkesan. Pencapaian, contohnya kalau pertandingan kena sertakanlah siapa nama pemenang, berapa orang pemenang dan sebagainya. Lepas tu ada gambar, ada senarai kehadiran peserta, ini penting senarai kehadiran peserta ni mesti bertanda tangan. Yang ni kira kalau orang yang guna bajet daripada kewangan OS 42 memang kena ada lah. Benda ni kena ada. Sebab tu kena ada pendaftaran. Okay. Contoh macam hari tu kita pergi camp kepimpinan kan, saya suruh semua orang sign kan. So sign ikut hari. Benda tu memang penting. Lepas tu penutup. Anda boleh bagi tahu lah adakah hasrat anda tercapai. Lepas tu pengesahan lah. Very simple. So saya tunjuk kertas kerja. Saya tunjuk contoh. Saya tunjuk contoh ni Ini adalah laporan bagi program kemerdekaan. Contohnya macam ni lah. Dia ada cover page, laporan program, nama program apa, bila, semua ni, okay. Lepas tu laporan aktiviti, benda yang sama lah macam yang kita buat itu. Sedikit lah kan, okay. Lepas tu peserta, berapa orang peserta yang bertanding, nama-nama peserta tu semua kena ada, okay. And then pemenang, siapa yang menang, account bank yang ni sebab kita nak banyak kan. Lepas tu perjalanan program lah, ni laporan program tu, tentative program. Lepas tu kita ada majlis penutup, lepas tu kita ada gambar-gambar program lah, ni semua gambar-gambar yang berlaku sepanjang program tersebut, and then kita ada penutup lah sebulan, dan disemak oleh saya lah. Okay, so ini adalah contoh. Dia laporan tu dia tak susah sangat lah nak buat. Okay, so macam mana? Rasa macam, adakah rasa macam boleh buat ke tak boleh buat? Okay, saya tutup balik. Boleh. Okay, jelas ke tak jelas? Puan, jelas. Jelas, Puan. Okay, ada soalan tak? Ada soalan daripada anda semua?
Tak ada rasa. Boy. Hampa jangan tau. Hampa ni bila saya bagi taklimat macam ni tak ada soalan. Tengok macam hari tu tu. Apa? Waktu dekat camp dulu. Yang saya bagi tahu tugas setiap MPP apa semua. Bila tanya tak ada soalan. Tapi bila mai jumpa, tanya bertalu-talu. Penuh dengan soalan. Baik hampa tanyakan apa benda yang hampa tak faham. Tak maulah, saya tak maulah saya pergi seorang mai tanya. Saya kena explain 32 kali pula. Kan? So kalau kat sini, kalau hampa tanya dekat sini siap-siap, saya boleh bagi tahu, orang lain pun boleh take note. Senang sikit. Ada benda tak hampa nak tanya? Tak ada? Amboi, hebat. So maksudnya kira lepas ni boleh terus buat Boleh. Diam pula. InsyaAllah. Memang terbaik. Buat apa? InsyaAllah boleh. Boleh. InsyaAllah boleh. Tak ada masalah no? Rasa-rasa maklumat yang hampa dapat ni maklumat baru ke ataupun maklumat yang hampa dah tahu? Baru-baru. Maklumat baru. Sebelum ni tak pernah lagi lah buat retas kerja. Bas? Tak pernah. Tak pernah. Pernah. Tak pernah buat retas kerja. Okey. Pernah. Oh, ada yang pernah. Siapa dia tu? Siapa yang pernah tu? Pernah kan? Pernah Fatihah. Fatihah buat retas kerja apa Fatihah? Tu yang gotong royong tu. Okey. Oh, Fatihah terlibat dengan gotong royong tu. Okey. Alright, bagus. Saya nak tekankan lagi sekali berkenaan dengan program lah. Program ni boleh dirancang tapi kena betul-betul maksudnya ikut kepentingan lah. Tak semestinya setiap exco perlu buat satu program. Tak semestinya. Ada exco yang cukup sekadar dia bantu PIC lah, maksudnya dia dah link dengan counselling, dia link dengan ni, so dia bantu buat program dengan mereka, dia bantu program mereka. Ada exco yang dia create new program. So tak semestinya setiap orang, setiap exco perlu buat program. Kadang-kadang hampa maksudnya tak semua orang lah akan buat retas kerja ni. Okay. Sebab dulu-dulu memang MPP ni dia ada bajet, dia ada allocation dia. Kita kutip duit aktiviti daripada pelajar kan. So hampa semua akan dapat a chunk of money for MPP. Maksudnya dulu-dulu memang kita ada allocation daripada duit yang pelajar bayar tu. MPP akan dapat katalah 20,000. Dengan 20,000 itulah hampa create program untuk setiap exco dan sebagainya. Tapi sekarang ni tak ada dah benda tu. Kita dah tak kutip duit pelajar, duit aktiviti pelajar tu, dan MPP pun dah tak ada lah dana tersebut. Jadi aktiviti ni hanya akan dibuat, duit untuk aktiviti ni hanya kita ambil directly daripada peruntukan kewangan lah, peruntukan OS 42. Okay, so bila OS 42 ni ada kekangan sikit lah sebab kita akan berebut dengan jabatan akademik dan benda ni kita buat dalam bentuk setahun kan. Jadi kita kena bahagi betul-betul lah. Sebab tu saya kata kalau boleh buat aktiviti yang tak melibatkan bajet yang besar lagi bagus. Tapi kalau ada aktiviti yang perlukan bajet, tak apa, kita boleh bincang dulu, proceed. Kita cuba tanya kewangan, kalau daripada bajet kita buatlah. Okay. So tak semestinya setiap exco akan come out with a program to be conducted.
So no pressure lah on that. Faham no? Faham. Faham kan? Okay. Alright. So kalau anda jelas, saya rasa ada soalan lagi ke? Setakat ni tak ada. Tak ada no? Okay. Kalau tak ada soalan, Fu ada tanya apa-apa? Tak ada. Tak ada no? Nampak macam nak buka mic tu kan? Okay. So kalau tak ada apa-apa, mungkin saya boleh end our meeting here. Kami nak duit raya ni. Duit raya. Masih tak ada Miss, line. kami bertiga tak dapat duit raya lagi. Tak ada line lah, tak ada line. Nanti kami sampai rumah Miss bagi alamat je. Bagi alamat je, jalan kaki je lah Aduh, hai. Nanti nak buat jamuan raya bagi tahu lah cik. Kan? Kok kita boleh buat jamuan sekali? Kan? Boleh kita buat kat rumah Miss. Boleh. Buat kat rumah saya sekangkang kera je. Buat kat hampa punya bilik lah. Bilik saya dah buat dah malam balik itu. Saya buat bilik terbuka. Bilik terbuka. Aduh, hai. Nanti bolehlah jadikan jamuan raya tu satu program, salah satu program. Okay. Tapi dana kita kumpul lah. Kita kumpul dan kita order ke, kita buat makan-makan ke, kita beria sikit kan. Boleh difikirkan. Boleh nak? Okey ke? Okey. Okay. Alright. Cun. Okay, saya rasa itu saja. Take care. Kekalkan komitmen anda yang tinggi. Okay, dah balik daripada kursus. Harapnya komitmen tu masih berkokobar. Dah raya dah semua. Okay, so itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat petang. Assalamualaikum. Terima kasih, Miss. Okay. Salam, Miss. Selamat Hari Raya. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Selamat Hari Raya. Terima Nanti kita sampai. Ya, selamat Hari Raya. Raya, Miss.